Minggu lepas, saya design satu mesin DIY CNC. Bila design ni dah siap, saya dah boleh mula buat bahagian rangka dia ni. Untuk rangka dia ni, saya pakai besi angle bar ni. Yang ni tebal dia 3mm. Saya nak potong besi ni pakai mesin cut off ni. Mesin ni saya dah lama tak guna, dia dah karat. Yang ni mesin yang tenggelam banjir. Mesin ni saya servis dulu dan saya dah boleh guna untuk potong besi. Besi ni nama dia linear rail. Benda ni jadikan rail untuk gerakkan mesin. Saya nak cantum benda ni dekat sebelah rangka tepi sini. Dekat bahagian kaki, saya nak cantum dua besi macam ni. Biar dia petak macam ni. Saya nak kena set up mesin welding saya. Yang ni saya test dulu api sampai saya jumpa setting yang saya rasa ngam. Saya sebenarnya dah lama tinggalkan kerja besi ni. Jadi hasil welding ni ada yang okey, ada yang tebal macam ni. Tapi tak apa, bahagian sini saya nak gosok bagi rata. Untuk gosok ni saya pakai mata yang jenis batu macam ni. Baru saya pakai mata yang kertas pasir macam ni. Yang kertas pasir ni dia lebih halus. Baru dia lawa macam ni. Tak nampak sangat sambungan welding. Jadi kaki dah siap, saya dah boleh cantum semua rangka ni. Saya ukur dari bucu ke bucu macam ni. Kalau ukuran kita tu dapat sama, maknanya rangka ni petak. Saya ulang 2-3 kali ukur macam ni untuk dapat hasil yang tepat. Bila dah yakin, baru saya boleh cantum semua bagi betul-betul kuat. Semalam saya dah siap welding, cantum bahagian rangka tapak dia ni. Saya dah pasang linear rail ni. Yang ni bearing untuk gerakkan bahagian palang atas ni. Linear rail yang saya pakai ni nama dia SBR 12. Palang bahagian atas ni pun saya kena ukur dekat sini. Saya kena buat betul-betul saiz ni. Yang ni pun saya pakai besi angle bar juga. Jadi saya nak kena potong besi ni. Palang tengah ni saya nak kena cantum dua. Saya letak besi dekat tengah bagi dia besar, lebar sikit gap dia. Saya welding bahagian belakang pula. Untuk bahagian tepi palang ni, yang ni saya nak pakai besi flat lebar macam ni. Tapi saya tak ada besi flat yang lebar macam ni. Jadi saya cantum je 3 keping besi macam ni. Saya welding. Wah, welding saya ni memang buruk. Tapi tak apa, saya nak gosok bagi rata. Untuk mudahkan kerja, yang ni saya 3D print template. Saya dah tanda semua lubang untuk skru. Bentuk dia ni saya tinggal tekap dekat besi ni. Dan saya dah boleh potong. Saya dah boleh cantum besi ni dekat palang tengah ni. Okey, bahagian sini dah siap. Tapi sebelum tu saya nak kena pergi hardware dulu. Saya nak kena beli gas baru untuk mesin welding saya ni. Sebab gas yang ni dah habis. Gas CO2 yang kecil ni, kalau dekat tempat saya, satu tong ni RM60. Kita kena tukar tong dia ni. Tapi kali ni saya dapat tong buruk. Tong ni saya tinggal ikat dekat troli saya dan boleh buka. Baru best ada gas banyak macam ni. Tong gas dia ni, kalau kita punya yang baru, kita tukar, dapat yang buruk tu normal. Tapi kalau tong gas kita yang buruk, kita tukar dapat yang baru, tu luar biasa. Mesin welding ni saya standby. Kalau besok saya nak buat kerja welding sikit-sikit. Sebab besok Ahad tak ada kedai hardware buka. Hari ni saya nak siapkan bahagian kayu tepi ni, rangka tepi. Sebelum buat kerja kayu, saya nak test dulu earphone baru saya ni. Yang ni yang jenis pakai bluetooth, dia tak ada wire. Earphone ni daripada FlyDigi. Dia ada kotak casing macam ni. Bila kita letak earphone dalam kotak ni, dia akan cas. Earphone dia ni agak lawa, saya suka design dia ni. Dia punya casing ni pun lawa, ala-ala gaming macam tu. Bila pakai macam ni memang selesa, dia ringan, lekat elok dekat telinga. Saya nak pakai earphone ni untuk buat kerja. Saya nak potong kayu sambil dengar lagu. Yang ni saya dah siapkan template untuk potong bahagian tepi ni. Mudah sikit kalau ada drawing macam ni. Tinggal tampal dekat kayu dan potong ikut ukuran dia ni.
Kalau potong guna jigsaw ni, tepi dia ni tak berapa halus. Jadi saya gosok guna mesin sander saya ni. Yang ni bahagian yang gosok, dia lebih halus sikit. Yang ni bahagian yang belum gosok, dia kasar sikit. Mesin sander ni saya DIY daripada pam air. Saya dah boleh tanda untuk tebuk lubang. Yang ni saya pakai template 3D printer. Yang ni template untuk bearing. Bila lubang ni dah siap, saya dah boleh cantum bahagian tepi ni dekat besi. Untuk lekatkan skru dekat besi ni, saya tebuk dan saya buat terik baru. Yang ni saya pakai yang jenis drill macam ni. Yang ni dia mudah dan cepat, tapi benda ni dia mudah patah. Bahagian tepi ni saya letak bearing. Saya nak pasang palang tengah ni. Saya ikat semua skru bahagian bearing ni. Tepi ni pun sama. Bila dah siap, saya dah boleh test. Bila dah pasang bahagian tengah ni, saya baru dapat gambaran macam mana mesin CNC saya ni. Saya dah mula rasa excited. Tapi tak boleh happy lagi. Banyak lagi kerja nak kena buat. Banyak lagi cabaran-cabaran yang saya tak tahu. Kalau tengok bahagian tengah sini, dia ada dua rail. Satu sini, satu lagi sini. Bahagian tengah ni untuk gerakkan motor ni. Saya letak motor satu dekat sana, satu lagi dekat sana. Saya dah tak ingat dah berapa lama saya habiskan masa untuk buat rangka bahagian ni. Rasanya dah lebih seminggu. Tapi bila dah siap macam ni, rasa baloi dengan penat. Rasa lagi semangat untuk siapkan bahagian sini. Saya nak buat bahagian tengah ni pula. Yang tengah ni saya kena buat plate macam ni. Tapi saya tak ada plate besi. Jadi saya cantum dua keping besi flat bar, jadikan 4 inci. Bila dah lebih seminggu pegang mesin welding, barulah saya boleh welding lurus macam ni. Besi ni saya nak potong kepada 2 dan saya kena tebuk lubang. Bila dah ada lubang, saya boleh pasang dekat sini. Okey, yang ni axis kiri kanan dah siap. Saya dah pasang dia punya rail. Rail dia ni agak panjang, 1 meter. Motor untuk gerakkan rail ni ada bahagian tepi sini. Yang ni trick rod untuk gerakkan motor ni. Saya kena masukkan dari tepi sini dan sambung dekat motor ni. Untuk naik turun, yang ni dia punya axis. Dia dikawal oleh motor ni. Motor yang ni akan bersambung dengan trick rod yang pendek ni. Masuk dalam ni. Bersambung dengan motor, baru axis ni boleh turun naik. Untuk gerakkan benda ni depan dan belakang, saya ada 2 trick rod. Satu dekat sini, satu lagi dekat sebelah sini. Motor dia dekat bahagian dalam ni. Saya letak belah belakang macam ni. Sini pun sama dekat belakang. Jadi motor ni akan tarik dan tolak ke depan ke belakang. Untuk skru ni saya pakai skru yang jenis ni. Yang dekat depan turun naik ni, yang ni tempat untuk letak spindle. Untuk spindle ni, yang ni saya cari dekat Banggood. Dia ada satu set macam ni. Dia ada power supply dan yang ni untuk adjust speed. Dan yang ni dia ada adapter sekali. Adapter ni penting kalau kita nak pakai mata yang banyak-banyak saiz. Yang saya punya ni saiz 1mm hingga 7mm. Jadi saya boleh pakai banyak jenis saiz untuk mata dia ni. Yang ni tempat untuk letak mata ataupun router bit. Yang ni kita panggil sebagai collet. Dekat Banggood ni kita boleh jumpa banyak produk-produk yang macam ni. Sebab dia direct dari China. Dan yang ni dia punya spindle. Spindle dia ni sekali dengan mounting siap-siap. Mounting dia ni daripada aluminium. Dia ada bagi skru sekali. Spindle ni saya kena letak dekat sini. Saya kena mounting baru. Tapi itulah, saya tak buat lubang lagi untuk mounting. Spindle yang saya pakai ni yang 500 watt. Dia kecil sikit. Sebenarnya untuk mesin CNC ni, kita boleh pilih sama ada nak pakai mesin router kayu tu ataupun pakai spindle ni. Cuma router kayu ni dia bunyi bising sikit. Kalau spindle ni dia senyap sikit. Tak adalah sakit telinga. Sebenarnya mesin CNC saya ni nampak je macam dah siap. Tapi banyak lagi kerja yang saya nak kena buat. Saya nak kena gosok dulu, bagi licin semua. Kesal-kesal welding tu saya kena buang, kena kemaskan balik. Baru boleh cat dan pasang spindle ni. Jadi setakat ni dulu untuk video kali ni. Moga video saya ni bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Nanti next saya nak buat video pasang spindle ni dan cat. Okey.